A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Idza jaa nasrullahi wal fath. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا. Iza jaa nasrullahi wal fath. Dan bila datang pertolongan Allah dan kejayaan. Itu. Datang pertolongan Allah baru ada kejayaan. Setiap apa kejayaan datang mesti didahulukan dengan pertolongan Allah. Kan? Bukan pasal pandai kita. Kan? Kabel baik. Link kita baik. Bukan. Tapi pasal pertolongan Allah. Kejayaan mesti berserta dengan pertolongan Allah. Kalau kejayaan tak datang dengan pertolongan Allah, itu kejayaan yang batil. Oh, ni ayat surah Al-Khandaq dia cerita pasal pembukaan kota Mekah. Oh, pembukaan kota Mekah. Lepas itu Nabi kena masuk balik kan. Nabi datang dengan 10,000 anggota tentera. Nabi tinggalkan Mekah. Kan? Masuk balik. Takut. Kan? Boleh menang, tak boleh. Mula-mula Nabi dalam keadaan takut. Tinggalkan Mekah. Risau bimbang Islam ni boleh selamat ke tak boleh selamat ni aku buat Islam kan. Orang yang ikut semua dalam keadaan tu Allah bagi Allah hantarkan pertolongan. Dapat kumpul 10,000 orang masuk Mekah. Masuk Mekah tak ada fight je. Tu pertolongan Allah. Berjaya Nabi masuk Mekah. Orang kafir yang minta Nabi duduk boleh duduk. Tanda akur. Semua ikut Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kemudian kita tengok orang ramai masuk dalam agama Allah. Dengan berbondong-bondong betul terlalu ramai masuk. Itu dia. Bila datang pertolongan Allah, Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah, kan? Jangan lawan, ikut, jangan lawan. Pertolongan Allah tu. Itulah pertolongan Allah. Dia ni barang ni kan jumpa dia kan kelang kabut, pergi je. Bila ada pertolongan Allah, kita datang jujur, ikhlas, datanglah pertolongan Allah. Kita ni kalau tak jujur, tak ikhlas je, tak datang. Kita lawan apa semua dengan jujur dan pasti pertolongan Allah tu tersangat hampir. Barulah ada kejayaan. Tengok berbondong-bondong ramai orang ini. Kita datang cakap apa atas dasar kita jujur, ikhlas dalam keadaan kita melihat kita ni hamba Allah Tuhan, insya Allah Allah bagi pertolongan. Macam Nabi masuk Mekah. Tak payah fight je. Mula dalam takut orang. Dah masuk, dah berjaya, dah menang, tu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kau memuji-muji Tuhan kau. Masuk dah elok dalam macam ni, dah dapat kuasa tempat, kuasa semua. Tempat ni dah jadi tempat kita, kan? Bertasbih, bertasmid, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Pasal kita yang tak yakin dengan janji Allah berduduk di jalan yang lurus. Takut nak cerita kebenaran. Takut nak cakap kita ni hamba kepada Tuhan. Minta ampun dosa-dosa itu. Nampak? Wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha penerima. Dia penerima taubat. Jadi bukan kemenangan kita ni sebenarnya yang patut kita nampak. Sebenarnya kemenangan kita ni supaya nak membenarkan bahawa Allah adalah pelindung kepada kita.
Kejayaan kita hari ini nak menunjukkan kita Allah sebagai pelindung. Supaya kita terus yakin dengan Allah Ta'ala. Kita ingat, ampun ya Allah, aku ingat aku dah jahanam dah. Hidup aku ni dah jahanam dah. Dah tak ada siapa nak tolong, dah tak boleh nak buat apa dah. Dah hujung tanduk dah ni. Kan? Itu dosa kita. Allah bagi kita kemenangan supaya kita senang berbaur, supaya kita bertaubat. Yang mana kita tak yakin rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Itu cerita pasal surah yang kita baca tadi, cerita pasal pembukaan kota Mekah. Nabi dapat bawa masuk balik. Rampas baliklah. Nabi hijrah tinggalkan Mekah. Takut masa tu kafir-kafir itu zalim. Takut. Terpaksa datang perintah hijrah pergi kat sana nak masuk balik. Orang aku okey ke? Diorang nak terima ke? Nanti fight lah. Macam-macam. Risau, bimbang. Kurang yakin. Was-was. Allah kompol, Allah buka hati. Bom, datang. Pergi. Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik, pergi. Allah datangkan perintah, Nabi kena pergi. Pergi masuk senang. Sama lah juga kita. Kan? Dalam diri kita. Apa pun kita buat, hatta kita nak melangkah setapak pun atas pertolongan, kejayaan kita melangkah setapak. Yang beribu tapak dah kita langkah, kita tak nampak pertolongan Allah. Baru kita berjaya melangkah. Melangkah setapak tu pun satu kejayaan. Bukan dapat projek besar je satu kejayaan. Tak betul, cik? Kita nak ambil yang besar-besar. Yang kecil-kecil tak mau. Macam mana? Kecil-kecil tu dulu. Yang besar-besar. Apatah lagi yang besar-besar. Yang kecil tak nampak. Tu kita double standard. Kita ni mata nak tengok benda yang besar kita nak ambil. Benda yang kecil kita tak. Besar kecil dia punya rupa je. Hakikat dia sama. Tak betul lagi. Harapkan pertolongan Allah SWT. Bukan kerja yang besar. Kerja yang kecil pun kena minta. Baru datang. Setiap kejayaan, setiap apa yang kita lakukan dan akan lakukan, kita kena ingat. Diiringi dengan pertolongan Allah. Tak diiringi pertolongan Allah, tak adalah kejayaan. Kita nak berkumpul kat sini. Daripada sikit ramai-ramai. Kalau tak ada pertolongan Allah, tak adalah ramai. Faham? Bila datang pertolongan Allah, baru dapat sama-sama kita membesarkan Allah. Dengan mentalaah kitab ke, dengan bercerita ke. Faham ke? Maka banyaklah memuji-muji Allah atas pertolongan Allah. Atas rasa menghargai kurniaan Tuhan pada kita. Tak betul, cik? Dan kita kena ampun atas keraguan kita, tak yakin dengan pertolongan Allah. Kalau kita memegang agama Allah, kita hidup dalam iman dan Islam. Itu dulu dosa kita. Itu dosa-dosa syirik yang tersembunyi. Nampak? Kurang yakin. Kita bab tauhid, bab ketuhanan, bab mengesahkan Allah Ta'ala, mesti tak yakin. Fiqah tak, zon 75%. Macam kita kata angkat tangan, Allahu Akbar, tangan kita ni lebih kurang je, agak-agak je, agak-agak dia hampir 75%, hampir dengan anak telinga. Hukum fiqah 75% boleh. Tapi bab tauhid, letakkan keyakinan kita pada Allah, berpegang kepada Allah, mesti 100%. Cip, mesti ambil air semayang basuh telinga. Betul ke rata ke telinga tu? Zon. Rasa-rasa dah buat tu betul lah. 75% rasa dah ada lah. Dah boleh lah. Tak payah nak 100%. Nak meletup cermin betul-betul rata semua kan. Faham tak, cik? Tu. Kita mesti tak keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan tengok benda besar je. Kita ni tengok benda besar je. Benda yang kecil kita tak tengok. Kita tukar. Benda kecil kita tengok, benda besar kita tengok. Dan tengok projek Allah tolonglah kan. Setiap langkah kita nak buat apa, semua kita tengok pertolongan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kita dan apa yang kita lakukan. Mesti iringan macam Allah. Apa yang kita lakukan, Allah buat apa yang kita lakukan, Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah pada kita. Nampak? Itu pasal kita memuji Allah. Itu pasal kita meletakkan diri pada Allah. Pasal apa kita tahu?
Diri kita ni sendiri mesti nak Allah aja lindung. Tak ada siapa boleh lindung kita. Tak ada siapa boleh lindung kita. Kawan ke, lawan ke, datuk ke, kabel baik macam mana pun tak boleh. Pasal apa? Diorang pun hidup dalam pertolongan Tuhan. Diorang dia tak sedar. Jadi kita yang sedar, kita membenarkan kesedaran kita. Kita yang yakin, kita membenarkan keyakinan kita. Macam mana nak membenarkan keyakinan kita? Dengan kita melihat setiap perbuatan, pergerakan kita sini, semua diiringi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surah Al-Fat. Kita ni mesti tak ada pertolongan Allah, seolah-olah kita tak hidup. Kita tak nak buat apa pun tak boleh. Nak sampai sini, nak duduk macam ni, nak mendengar pun tak boleh. Allah lah yang mencipta mata dan apa yang dipandang oleh mata. Itu pun pertolongan Allah juga. Satu kurnia Allah Ta'ala lah. Cakap pertolongan Allah Ta'ala ni satu kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi telinga. Apa yang didengar oleh telinga pun Allah jadikan nanti dia bagi telinga. Benda yang nak didengar telinga tak ada. Allah bagi mata tapi tak ada benda-benda. Mana boleh. Subhanallah, maha suci Allah. Kan? Allah tu dia pencipta lagi bijaksana. Mana penciptaan Allah Ta'ala ni penuh dengan kesempurnaan. Tak ada cacat cela ni. Dia jadikan orang susah, dia jadikan juga orang senang. Dia jadikan orang tak reti, dia jadikan orang reti, kan? Jadi orang yang tak reti itu dah tahu tak reti, pergilah belajar, kan? Ada orang kuat, ada orang lemah. Orang tu lemah, nampak orang kuat nampak. Tolonglah. Bukan Allah bagi itu semua supaya kita kan? Sombong. Untuk kita riak, kita nak ujub, kita nak sum'ah, kita nak takabur. Tak. Itu yang kita basuh dalam wuduk kita itu semua. Supaya kita ni maklumat macam ni, supaya kita meletakkan harap kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Letak harap yang tinggi pada Allah. Supaya kita berkasih sayang sesama kita. Tak adalah kita tahu kita datang buat apa ke apa yang kita ada dan apa yang ada dengan kita, kan? Diri kita dan apa yang ada dengan kita semuanya hasil daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah saja yang meninggalkan jelas. Itu iktiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau surah Al-Fat tadi, surah Al-Khais tadi tu, surah Nas tadi, kalau kita nak tengok banding kita, tu pastikan. Itu cerita dia, cerita dalam Al-Quran. Kita pun nakkan kejayaan. Kita hidup pun nak berjaya dunia dan akhirat. Hidup dalam keadaan orang yang beriman dan berakhlak Islam. Kita mengaku atas kekurangan kita. Kan? Dengan minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kita mengaku dengan kebaikan-kebaikan kita. Dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita melihat akan kesusahan diri kita. Kita lahirkan dengan sabar dan redha. Macam tu. Apa pun letakkan harap yang tinggi. Surah ni mengajar kita supaya yakin. Yakin dengan rahmat Allah Ta'ala. Yakin dengan pertolongan Allah. Jangan malas dalam keadaan kita nak berjalan. Berusaha mencari pertolongan Allah Ta'ala. Jangan bosan dan jangan putus asa dengan pertolongan Allah Ta'ala. Banyak-banyaklah. Bila kita baca surah-surah tu, jadi kita ambil untuk faham apa yang kita faham. Asbab nuzul ayat tu kita tahu dah. Cerita-cerita rumah tafsir. Tapi kat diri kita ni, adakah pembukaan Mekah tu je perlukan pertolongan Allah dan kita hidup hari-hari ni tak perlukan pertolongan Allah? Tak. Al-Quran tu semua untuk kita juga. Jadi kita melihat kan, Al-Quran dalam diri kita ni. Maksudnya Al-Quran itu menjadi jiwa kita. Jiwa kita yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita sebagai seorang hamba yang bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi faham kat kita. Allah senantiasa bukakan mata hati kita supaya kita melihat pertolongan Allah Ta'ala. Kita melihat diri kita yang mengharap pertolongan Allah Ta'ala dalam kehidupan harian kita.
dalam hal yang kecil dan hal-hal yang besar, sama ada dalam bab dunia dan bab akhirat, insya Allah.